Okay, Assalamualaikum. So, hari ini kita sambung aplikasi penyelidikan genetik, terutamanya pada mutasi lah. Okey, so faktor-faktor yang boleh menyebabkan mutasi, kita ada beberapa faktor. So, yang pertama adalah bahan kimia ataupun bahan pengawet, pewarna makanan, pemanis tiruan yang ada dalam makanan yang awak makan setiap hari tu. Terutamanya jajan-jajan tu kan, dia banyaklah bahan-bahan pengawet. Okey, seterusnya bahan kimia seperti bahan kimia yang ada dalam rokok, dalam dadah. So itu pun boleh menyebabkan mutasi. Okey, sinaran radioaktif, sinaran gamma, sinaran-sinaran ni pun akan menyebabkan susunan gen awak, susunan kromosom awak tu berubah. Okey, so satu lagi faktor adalah kehamilan pada usia yang lewat. Sebab itu nurse sarankan, doktor sarankan ibu ni dia mengandung sebelum usia 35. Okey, supaya hasilkan genetik yang sihat lah, untuk hasilkan baby yang sihat. So atas daripada 35, mungkin 40 tahun, 45 ke atas tu, okey, 40-45 ke atas tu dia boleh menyebabkan ni lah, faktor-faktor ni. Okey, so penyelidikan genetik ni dia boleh menerangkan macam mana gangguan gen tu berlaku. Okey, so contohnya ini adalah contoh albino. Okey, so disebabkan oleh gen resesif pada autosom, okey, yang diwarisi. So penyakit-penyakit ini dia diwarisi sebenarnya. Okey, so kita tengok gambar rajah ini. Alright, so yang pertama macam biasalah, kita nak tengok albino. So husband ni dia normal, isteri pun normal, tapi dia pembawa gen albino. So macam mana saya nak tahu ia pembawa ataupun dia penghidap ataupun dia normal, yang betul-betul normal. So kalau A besar albino ni diwakili dengan capital letter A, A kecil, A besar lah. So ciri-ciri albino. So kalau A besar, so normal. Okey, kalau A besar A kecil ni adalah pembawa. Alright, so kalau A kecil so ini adalah penghidap. Okey, maksudnya dia adalah albino lah. Okey, so macam mana kita nak tahu? So kita buatlah gambar rajah ni. Okey, so macam biasalah, suami dengan isteri dikata dalam soalan ni normal. Okey, so awak pecahkan. So bila berlaku proses meiosis, so kromosom tu akan berpisah kan. So dia akan split, so akan hasilkan gamet. Gamet ni satu. So A besar A kecil, so kita pecahkan saja. Okey, pecahkan saja A besar A kecil, A besar A kecil. So pecahkan saja sel kat atas ni. Okey, so bila berlaku persenyawaan, okey, ni peringkat persenyawaan. So genotip anak, genotip ingat genotip tu diwakili oleh gen ataupun huruf. So kalau fenotip ni perkataan. Kena ingat. Okey, so bila dikahwin, yang ni kahwin dengan yang ni, maksudnya berlaku persenyawaan lah. Okey, so kita akan hasilkan anak yang normal, A besar. So bila yang ni kahwin dengan orang sebelah sana, so kita kena buat satu-satu. Settlekan yang ni dulu. Okey, so dia akan hasilkan A besar A kecil. So kemudian bila yang ni kahwin dengan yang ni, okey, so dia akan hasilkan A besar A kecil, A besar A kecil. Kenapa saya letak A besar di depan? Sebab dia adalah dominan, alel dominan. Okey, so kalau yang ni kahwin dengan A kecil, so A kecil, so ni adalah penghidap. Okey, so fenotip anak awak memang kena tulis. So kalau A besar adalah normal. Okey, A besar A kecil adalah normal, tetapi dia pembawa. Okey, sebab apa? Dia ada satu gen A kecil ni yang diwakili oleh albino lah. Okey, so normal tapi merupakan pembawa. Sama, so albino. Okey, so anak dia kemungkinan akan ada 4 jenis ni. So kemungkinan akan jadi normal, pembawa dan albino. So kita tak tahu apa berlaku. So kemungkinan persenyawaan antara ovum dengan ovum dengan sperm tu akan hasilkan anak-anak gen-gen yang macam ni lah. Okey, so anak albino probability kebarangkalian untuk mendapat anak albino adalah 1/4. So 1, okey, kita ada 1/4. Okey, anak normal tetapi merupakan pembawa, so kita ada
2/4. So kita akan tukar jadi 1/2 lah. So dia akan ada 50% lah chances untuk dapat anak pembawa. Okay, so chances untuk kita dapat anak normal adalah 1/4. Okay, 25% juga. Okay, individu yang mempunyai satu alel dominan dan satu alel resesif, okey, dikenali sebagai pembawa. So trait albino okey. Walaupun individu ini tidak menghidap albino, dia boleh menurunkan trait. Trait ni adalah ciri-ciri kepada anak-anaknya. So kita tak tahu kita ni pembawa ataupun tu, so kita kena check lah. Okey. Okey. So kalau tak nak check, so kemungkinan besar anak yang dilahirkan tu boleh jadi albino ataupun pembawa juga. So kita tak tahu. Alright. So sebab itu adanya gambar rajah ni. Alright, seterusnya kita tengok buta warna Okey. So B ni diwakili sebagai normal lah. B kecil ni resesif buta warna. Buta warna ni dia resesif. Okey. Ingat baliklah dominan dengan resesif. Ciri-ciri dominan dengan ciri-ciri resesif yang saya dah ajar tu. Alright. So kita pecahkan terus. Saya tak cerita pasal yang tepi ni Okey. So X dengan B besar maksudnya ayah tu dia normal. Okey. So ingat Y dia tak boleh membawa penyakit. Okey, dia tak boleh membawa alel buta warna normal, dia tak boleh. So dia kosong. Kalau X memang kena bawa. Okey. Alright. So kalau ayah dia memang normal. So ayah ni dia ada dua jenis je. Sama ada dia X B besar dengan Y ni normal ataupun X dia penghidap. So sebab itu lelaki dia mudah mendapat penyakit-penyakit genetik ni. Sebab dia hanya ada satu kromosom X sahaja. Okey. So kalau perempuan dia sama ada X B besar. So ini kenapa ni? Okey. Okey. Ini adalah normal. Okey, so X B besar, X B kecil, so ini adalah pembawa. Okey. So kalau X B kecil, so ini adalah buta warna. Okey. So kita kena bezakan. So sekarang ni dalam soalan dia kata lelaki normal, ayah normal, tapi perempuan tu dia pembawa. So kalau pembawa kena tahulah. So dia B besar, B kecil. Alright. So kenapa ada X, kena ada Y, kena ada jantina? Kenapa tak boleh buat B macam ni? Sebab buta warna ni adalah penyakit yang diwarisi. Okey, so dia adalah penyakit terangkai seks. Okey, kalau penyakit terangkai seks, so kita kena buat XY ataupun XX. Okey, so dia punya genetik, dia punya kromosom penyakit tu berada di sini. Okey, gen tu. Okey. Seterusnya kita pisahkan. Okey. Kita dah pisahkan X, B, Y semua ni. Okey, kita dah pisahkan semua. So kita kahwinkan dia. Okey, persenyawaan lah ni. So persenyawaan berlaku. So X B besar dengan X B besar, so perempuan normal. Okey, X B besar kahwin dengan X B kecil, so pembawa. Okey, seterusnya kita tengok Y dengan X B besar, so anak lelaki yang normal. So X B kecil, so buta warna. So dia punya chances ataupun kebarangkalian anak perempuan normal ada 1. Okey, lelaki normal ada 1/4. Alright. So anak lelaki normal ada 1, perempuan pembawa ada 1. Okey. Lepas tu lelaki buta warna ada 1. So sebab itu saya kata lelaki ni mudah untuk mendapat penyakit terangkai seks. Sebab apa? Sebab dia hanya ada 1 X. Okey, kromosom X. So kalau perempuan ni untuk dapat penyakit terangkai seks ni, okay, dia kena ayah tu penghidap penyakit tu dan ibu tu sama ada pembawa ataupun penghidap, baru dia akan dapat inilah. Okey. Okey, so seterusnya hemofilia ni kekurangan sel darah kan. Okey, so sama. Alright. So ayah ni adalah pesakit hemofilia. So ibu adalah pembawa. So yang ni chances untuk anak perempuan dapat
penyakit hemofilia tinggi lah. Okay. So bila ni kahwin dengan yang orang sebelah, so dia akan ada perempuan pembawa. So yang ni kahwin dengan orang sebelah, so perempuan penghidap hemofilia. Okay, so ni lelaki normal, so yang ni lelaki penghidap. So dia ada seorang anak perempuan pembawa. Okay, lelaki normal 1, anak lelaki bersifat hemofilia 1, dan lelaki maksudnya lelaki penghidap hemofilia dan perempuan penghidap hemofilia. So sebab itu penyakit-penyakit ini kita boleh uji sebelum perkahwinan. So sebab itu thalassemia diuji sebelum perkahwinan. Sebab itu awak kena ambil darah dan uji thalassemia tu. Kita takut banilah akan hasilkan anak-anak yang penghidap thalassemia. Okey. Itu sahaja. So slide seterusnya saya akan sambung kejuruteraan genetik.